Nawaitu ta'alu wa ta'lim wa tazakura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ibtigha wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka Allah. Siap. Ya, gitu ya. Masya Allah. Oh, semak. Nama ayah. Sama. Masuk TV. Mana? Masuk TV ada buku gambar. Oh. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Ila an qala dan dimaaf. Nah, kata itu dan dimaaf. Semua dimaafkan belakang ni. Kita ni bab najih ma'fuwa, najih yang dimaafkan. Dan dimaaf daripada barang yang kering, daripada tahriknya segala burung pada tempat apabila umum balua. Antara benda yang dimaafkan lagi najih burung. Kalau hak kering dimaafkan. Pipik burung pipik biasa, kalau rumah ni pipik serambi dia panggil, ataupun burung cak ciuk, ataupun burung nukai rumah. Burung nukai rumah ke apa dia. Maka burung ni, burung cak ciuk ni burung kecil, usfur dalam bahasa Arab panggil usfur. Biasanya burung itulah tempat kita. Kalau di tanah haraknya burung pati. Burung pati, burung koko, burung tete. Koko ni dia bulat sikit, tete ni dia nipis sikit, kecil sikit. Maka dia suka main dalam rumah. Lebih-lebih lagi kalau rumah tak ada siling. Tak ada siling, dia ada perabung dia tu kan, kakak alik-alik atas rumah tu. Maka dia suka duduk. Sebab tu kita tengok kalau di Masjidil Haram dia buat macam paku lah tu. Setiap kayu dia buat paku jujur. Supaya burung tak boleh nak ingat. Tajam lah. Maka burung tak berok dalam masjid. Tapi bila-bila lagu tu pun banyak juga burung boleh hinggap juga. Kalau tengok di Masjidil Haram tu penuh. Atas kipah, atas gapo atas ni spekar, atas gapo dia. Maka dimaafkan dia. Ya, dimaafkan. Hak kering hak kering. Kerana apa? Umum balua sangat payah nak kawal dia. Payah nak kawal burung tu. Dia kat nak hambak tiap-tiap hari. Hambak pergi situ pula. Hambak sini jadi kerja dah pula. Maka dikira dihukumkan sebagai umum balua. Supaya taik cicuk. Maka taik burung juga dimaafkan. Dan qadiyah, yakni dan qadiyah ni makna dia pendapat kata taik burung hak kering ni dimaafkan. Cenderung hati Imam Nawawi dalam kalam dia dalam Majmu'. Imam Nawawi macam seolah-olah dalam condong pendapat dia, sokong pendapat dia. Pendapat kata dimaafkan ini di dalam Majmu'. Dimaafkan daripadanya pada kain badal pula. Bukan kata tepat saja dimaaf. Bahkan kalau kena di kain pun dimaaf. Kena atas kepala tengah semaya dok tengah khusyuk. Pop. Atas dahi betul-betul. Lagu mana? Hok kering lah, hok kering mana? Badal pula. Dan iaitu dhaif.
Jadi pendapat Imam Nawawi hok kata dimaafkan di kain dan badai ini kau dhaif. Hok muktamaknya dimaafkan bagi tempat sahaja. Dimaafkan di kain dan badai tak dimaafkan. Dan qadiyah yakni cenderung hati Imam Nawawi dalam kala dia dalam kitab Majmu' dimaafkan daripadanya pada kain dan badai pula itu, dan itu dhaif, pendapat ni dhaif. Yakni dan tersebut di dalam kitab Hayatul Hayawanat. Hak tai cicak tu kuat, hak tai burung ni lemah. Dan tersebut dalam kitab Hayatul Hayawanil Kubra, tak silap apa nama dia, Hayatul Hayawanil Kubra. Imam apa dia Ad-Damiri, apa dia tak ingat pengarang, 2 jilid kitab ni. Dimaafkan, kitab ni dia kecek bab binatang. Hayatul Hayawanil Kubra, kecek mengenai semua binatang, mengenai singa, rima, dia sebut belaka. Rima duduk mana, kerja dia gapo, duduk saja kau gapo, kelebihan taring dia, bulu rima, tekuk rima, macam-macam. Gajah pula dia sebut. Tajuk kitabnya Hayatul Hayawanil Kubra. 2 jilid. Katanya Imam Ad-Damiri, Damiri tak silap ambo nama dia. Pengarang kepada kitab Hayatul Hayawanil Kubra, dimaafkan darah kutu anjing jika sedikit pada kain dan badai kerana umum balwa dan sukar pelihara daripadanya, dengan syarat bukan dengan perbuatan seperti dibunuh akan dia kutu anjing. Apabila kutu anjing, darah duduk dalam tu darah anjing lah sedunya. Maka kalau ada kutu anjing di tubuh kita, dimaafkan ke? Dimaafkan. Jangan kita sengaja lenyek ke dia jadi pecah darah tu kok. Jangan. Kalau pecah dia sendiri kau guana kau ke apa, tak ada masalah. Syarat bukan dengan perbuatan seperti dibunuh akan dia pada kain, tak boleh, atau pada badan. Dan yang muktamad itu dimaafkan juga. Hak muktamad dimaafkan. Kutu anjing ni dimaafkan. Pada pakaian, pada badan ko, sengaja ko, tak sengaja ko, dimaafkan. Katanya Imam Ad-Damiri, kalau kita tak buat tak apa, dimaafkan. Kalau kita sengaja, maka tak dimaafkan. Dan dimaafkan pula darah kutu anjing banyak atas kau yang asah pada muhaqqiqin. Ulama muhaqqiqin dalam mazhab kita kata kutu anjing ni dimaafkan. Dia tu bukan anjing dah. Dia tu bukan dalam spesies anjing, dia tu kutu. Bukan kata sudah najis muwallazah lah kutu. Kutu dia, bukan dia tu daripada spesies anjing. Dia tu spesies kutu. Tapi nak kata lagu mana, moga dia suka duduk dengan anjing. Suka tunggal lah. Tunggal ke suka ke lembu. Maka dia bukan spesies lembu. Kau tunggal tu lembu. Dok dia duduk situ. Nak kata. Maka dia seduk darah anjing lah. Maka katanya dimaafkan pula darah kutu anjing banyak atas kau yang asah yang muktamad pada muhaqqiqin. Yakni kau asah maksud dia Imam Syafi'i takwi pendapat ni. Berarti ulama-ulama selepas pada Imam Syafi'i guna kaedah Imam Syafi'i mengatakan kuat pendapat ni. Banyak pun tak apa, ya dimaafkan. Seperti bagai yang dikata akan dia oleh Imam Nawawi, sama ada bertabur dengan peluh atau tiada. Bercapur dengan peluh misalnya darah dia tu, tak apa, dimaafkan juga. Capur dengan peluh, bagaimana ngecik misalnya, kena peluh jadi besar kau apa dia, maka dimaafkan. Pendapat Imam Nawawi. Dan telah bersalah-salah ulama pada barang yang apabila memakai oleh seseorang akal kain yang ada padanya darah umpama kutu anjing. Hak ni kena pada tubuh, dimaafkan. Sekalipun bercampur dengan peluh. Manakala pakai pakaian kain, hak kena kutu anjing. Sat ni di tubuh. Hak ni dipakai pula. Dan badannya kena di badan basah, maka kata Syekh Mutawalli harus
Maka lagu mana? Okey. Kita pakai pakaian ada darah kutu anjing. Kita tengah peluh ataupun kita baru lepas mandi basah. Maka apabila kita pakai darah hok di kain tu macam kena kita nah. Kalau sama-sama kering tu bab lain. Hok ni darah tu di kain asalnya. Darah tu di kain, bukan di kutu anjing, di kain. Kutu anjing mungkin dimaafkan dah payah nak ni. Nah. Maka apabila di kain kita basuh ataupun kita peluh kita pakai maka kena di kulit macam meresap lagu tu lah. Nah. Kata Syekh Mutawalli, nah. Harus boleh pakai lagu tu. Nah. Maknanya tidak jadi najis. Tidak jadi najis. Dan kata Syekh Abu Ali As-Sinji, tiada harus kerana tiada hajat kepada melomorkan najis itu kepada badannya. Maka katanya Abu Ali As-Sinji, tiada harus tak boleh pakai. Kalau kita tengok kepada zahir ibarat ni dia kecek bab pakai sahaja, bukan bab semaya ataupun bab tak semaya. Asalnya dalam mazhab kita tak boleh kita lomor ke tubuh kita dengan najis. Itu kaedah asal. Tak boleh. Apa maksud tak boleh? Haram hukum dia kita lomor ke tubuh kita dengan najis. Contohnya alat makeup, lotion kau dibuat daripada najis, maka kita pun ambil najis comor di muka. Buat daripada najis, ikut campur rem apa dia, maka hukum dia haram. Haram sebab apa? Sebab melomor ke benda najis ke muka ataupun ke badan. Maka kalau kita pakai kain plekat, asalnya kain plekat tu kena darah, pas kita basuh pula kena habis tu, seolah-olah kita melomor ke tubuh kita dengan najis. Boleh pakai kodok wak kijik lain ni, pakai kain plekat tu. Katanya Imam Al-Mutawalli kata boleh, tak apa, tak ada masalah apa. Berkata Syekh Abu Ali As-Sinji kata tak boleh seolah-olah nak melomor ke tubuh kita dengan najis. Maka benda tak ada keperluan sangat pun. Dan dengan dia, dengan pendapat kata tidak boleh ini, dijazam oleh Muhibbut Tabari. Ulama dalam mazhab kita kata pendapat ni dah betulnya. Dan boleh ditanggung ke kalam yang pertama itu atas barang yang apabila kalam yang pertama pendapat kata Mutawalli saat ni kata boleh pakai pakaian hok najis sehingga ke kita basuh pun tak apa. Atas barang apabila adalah basuh itu dengan sebab air wuduk atau mandi yang matlub, kerana masyakoh memelihara daripadanya seperti bagai yang jika adalah basuh itu dengan peluh dan ditanggung ke akal kala yang kedua itu atas yang lain daripada yang demikian itu. Dan sayogianya bahawa dihubung ke air wudu itu air yang gugur tak kala minumnya atau daripada makannya ikna. Intaha ikna. Bujairimi Al-Khatib kata. Maka lagu ni lah katanya gini. Katanya Muhibbu Tabari kata, kita tanggung pendapat pertama hok kata tidak dimaafkan. Dimaafkan ni jika dengan sebab basuh tu dengan sebab ambil air semaya, bukan saja cucu air ke ataupun mandi sunat ke, kita basuh kerana mandi sunat ke, maka kita pakai kain. Tak apa tu, kerana payah nak jaga. Ataupun basuh kerana peluh ke, tak apa tu. Pendapat pertama. Jadi dua-dua betul. Katanya Muhibbut Tabari kata seolah-olah duanya betul. Cuma hak pendapat kata boleh kalau basuh tu basuh kerana ambil air semaya, kerana mandi, tak apa. Manakala pendapat kedua pula kita tanggung bukan dengan sebab tu. Saja-saja nak cucu air di tu kaki kita, saja-saja kita nak basuh tangan kita, tiba-tiba pakai pakaian yang ada najis kotor anjing. Maka katanya dia lagi, kalau ambil air semaya ataupun air kita minum, air tu tupuh, titik tak di baju-baju, ataupun tupuh di dada, kita pun pakai pakaian dan tak apa. Ataupun daripada makanan kuah gula kau kena apa? Tak apa, dimaafkan. Ikna
Bujairimi Al-Khatib. Al-Khatib Syarbini Khatib. Nama dia pengarang Iqna ni Syarbini Khatib ataupun Khatib Syarbini. Dan kata Ar-Rasyidi. Ar-Rasyidi. Dan dihubungkan dengan air bersuci wudu itu dengan air mawar. Kerana bahawasanya dimaksud pada syarak istimewa pula pada segala waktu yang matlub padanya, seperti hari Jumaat, 2 hari raya. Tetapi itu terlebih aula dengan dimaafkan daripada banyak yang tersebut itu. Hasyiah Fathul Mu'in. Katanya Ar-Rasyidi pula. Dia kata Ar-Rasyidi ni tak silap ambil hasyiah kepada Nihayah. Hasyiah kepada Nihayatul Muhtaj. Ar-Rasyidi. Dia kata dalam hasyiah Fathul Mu'in. Hak sohonya hasyiah Fathul Mu'in, hak sohonya I'anatut Talibin nama kitab dia. Pengarang dia Abu Bakar Asy-Syita. Hak ni tak tahulah hasyiah daripada Ar-Rasyidi berkali. Tak biasa, tak ingat. Ada kodok Fathul Mu'in hasyiah dia. Fathul Mu'in tu syarah mata dia Qurratul Ain. Kena biasa dengan nama-nama kitab ni. Pointa. Nama kau orang sebut Fathul Mu'in ni duduk mana Fathul Mu'in ni? Tak bakok ke apa dia? Martabat mana? Kena ingat. Pengarang-pengarang dia, mata dia siapa dia, syarah, hasyiah dia siapa dia. Katanya dia dimaafkan juga air mawar. Kita duk air mawar tu ke? Apa dalam bekas macam nak nikah tu, pinji. Maka sunat kita pakai ketika hari raya, hari Jumaat. Baju kita ada kutu anjing, maka kena air mawar tu. Lepas tu maka hukum dia seperti kita melomor ke tu tak dimaafkan. Kerana apa? Kerana dia dituntut oleh syarak. Dimaafkan juga. Guna kena minyak atar kau, kena gapo. Sekalipun ada kutu anjing, kau darah kutu anjing, dimaafkan. Dan tersebut dalam Hamish Iqna. Hamish ni hok bega. Kalau kita Hamish ni mana? Ni Hamish. Hok ni hok tengah dia. Hok ni hasyiah biasanya. Hamish di sini bega ni. Hamish dipanggil Dia kata di dalam Hamish Iqna, kitab Iqna, dihubungkan pula dengan air mandi kerana bersih badan dan kerana bersejuknya. Dalam Hamish tu pula kata dimaafkan pula, tambah lagi benda yang dimaafkan. Air mandi kerana nak bersih badan. Nak bersih badan. Bukan kata mandi sunat saja, mandi nak bersih badan pun dimaafkan juga. Ya, dimaafkan juga. Dan kerana bersejuk-sejuknya, Allah panas weh lu, segera nak pergi mandi panas. Bukan kerana tubuh kotor, tak. Maka nak kerana bersejuk-sejuk. Maka mandi kerana nak bersejuk juga, dimaafkan juga. Mas'alatun jikalau seorang menanggung ia akan kain darah. Dia ingat tak masalah ni? Dia cantik ke tak? Dia buat khulasah ke tak? Kitab kecil lagu ni pun tak ingat. Ilmu ni banyak, nak hafal terlalu banyak. Ulama kata hok mana banyak? Ilmu ke hok tak tahu? Hok kita tahu ke hok kita tak tahu? Jahil ke banyak, ilmu ke banyak? Ada kata jahil lebih banyak daripada hok kita tahu. Ada kata hok tahu lebih banyak daripada hok tak tahu. Tengok kalau nisbah kita tentu dah lah. Kejahilan lebih banyak berbanding dengan hok kita tahu. Tapi nisbah pada diri perkara tu sendiri. Ilmu hok banyak ke jahil hok banyak. Ada soalan ke? Boleh-boleh puasa ni kena banyak berzikir, pergi tasbih, pergi berapa. Siapa dia hok baru masuk kena perhabis selawat 8,000. Selawat Nuri Kasari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nuri Kasari wa madadikal jari
wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur 8.000 kali. La ilaha illallah 8.000 kali. Allah selawat ada dah, istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 8.000 kali. Kenapa habis dulu? Nah, nak belajar ni, kita nak belajar agama ni kena bersihkan dulu tepat. Allah Ta'ala nak letakkan ilmu tu. Kita bimbang kalau hati kita tidak bersih, boleh ilmu, maka ilmu tu jadi cemar. Maka cara dia, ulama kata nak bersihkan hati, Nabi Muhammad apa pesan? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak ke menyebut kalimah la ilaha illallah. Banyak ke sebut la ilaha illallah. Banyak ke berzikir. Maka apabila hati bersih, ilmu tu memang bersih dah, masuk ke dalam hati yang bersih, insya-Allah ilmu tu dapat memberi manfaat kepada diri dia dan orang ramai. Tapi kalau ilmu hati yang tidak bersih, ilmu boleh dah, maka bimbang ilmu yang comel itu menjadi cemar. Memang banyak ngatik boleh-boleh puasa, malah baca Quran boleh baca juzuk sehari ke, sepipi sehari atas kemampuan kita. Tetapi ulama-ulama dulu masuk bulan puasa banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Gano kalau makanan lekat celah gigi masa puasa. Bukan kata makanan lekat celah gigi ayam sekor duduk dalam mulut. Ataupun ayam seketul. Buk sahur tadi tak ingat nak makan. Acu nak kekop. Orang baik Allah, saya tunggu sampai buka puasa. Duk gitu cokek gitu. Sehari duduk dengan lagu tu. Batal puasa tak? Tak batal lagi. Kerana air tak masuk dalam mulut. Masuk dalam mulut tak apa, jangan telan. Ya, kalau kawasan tekuk ni ya jangan telan saja. Kalau kawasan hidung, kawasan telinga lain pula. Kawasan mulut ni jangan sampai dekat telan. Kalau dia tertelan, orang panggil tertelan, maka batal. Air tu telan, glup. Engkau nak kecek glup telan. Kenyang, engkau air stoko. Tapi kalau sehari duduk air duduk dalam mulut lagu tu tak batal, tak ada masalah ke apa. Bah nak semaya pohok lah. Nak air duduk dalam mulut nak semaya lagu. Tapi contoh bab puasa sahaja. Tak usah fikir bab semaya. Orang tanya, "Patut semaya dalam mana?" Kita kecek bab contoh semaya pula. Ni contoh puasa. Kalau lalat masuk dalam telinga, lepas tu kita nak keluarkan terpaksa korek telinga, batal kodok puasa. Ya gini. Asalnya kaedah dia haram kita buka puasa. Apabila masuk bulan puasa, orang Islam hok balik dah lelaki perempuan cukup syarat, maka wajib dia kena puasa. Haram dia batal puasa dengan cara makan ke, dengan cara masuk benda ke dalam telinga ke. Sekalipun tak kenyang. Kau kenyang masa dia guna telinga, tak kenyang pun. Tapi haram hukumnya. Tetapi apabila benda masuk ataupun lekat tulang, sudah. Tak boleh ni, lesah. Sakit tekuk lekat tulang ataupun di telinga kita kau gapo dia nak kena paksa kena waktu tubik. Kita pun terpaksa ambil benda wak masuk wak tarik. Batal lah masuk benda dari telinga ya. Lalat saat ni masuk teka sahur tak nak tidur gitu. Maka hukum dia boleh, harus hukum dia. Dosa tak dosa dah kerana mudarat. Tapi puasa tu batal ke tak kita maksud batal. Puasa tetap batal tapi tidak berdosa. Puasa tetaplah batal tapi tidak berdosa. Asalnya tak boleh buat gitu. Tapi apabila darurat benda masuk dari telinga terpaksa naik. Tapi batal, ya terbatal puasa. Kalau tanpa sebab hukum dia haram, kalau dengan sebab tidak berdosa, tak haram, tetapi batallah puasa. Sebab kita masuk dengan sengaja. Bila habis waktu untuk niat puasa wajib dan sunat. Wajib lain, sunat lain. Puasa wajib bermula daripada orang bel maghrib. Allahu akbar. Bel maghrib. Boleh start puasa dah. Boleh start niat puasa dah. Tak buka lagi. Biar. Tak syarat. Kena buka dulu. Niat selalu. Takut tak ingat bila-bila. Sebab tu sunat bagi tu imam. Lepas pada sembahyang maghrib, pesan kepada orang. Niat puasa belakang. Aku nak puasa Ramadan esok hari. 3 benda kena ingat Aku nak puasa Ramadan esok hari. 3 benda ni jangan terlepas daripada mulut kita. Aku nak puasa Ramadan tak sah. Aku nak puasa esok hari tak sah. Esok hari Ramadan tak sah.
Poso tak sah. Nampak semua tak sah lah. 3 benda kena ada dalam niat kita setiap malam. Aku nak puasa Ramadan esok hari. Ataupun aku nak puasa esok hari Ramadan. Boleh berlaku. Yang penting 3 benda. Tapi jangan Ramadan esok hari puasa. Mengarut lah tu. Nah, orang mengarut apa dia tak faham bahasa lah jadi. Aku nak puasa Ramadan tu itu. Habis dia orang best subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Habis dah nak niat. Berarti kalau kita tak ada niat, koya, kau dok main ke apa dia, kau tak ada, maka terbatal lah puasa kita. Kerana tak sempat niat. Waktu puasa bermula dah orang best subuh. Kita tak niat lagi. Pakai hangus puasa hari tu, tak boleh pala, tak sah. Tak makan, tak boleh makan. Lepas tu puasa batal. Ya puasa batal. Dah alih-alih batal kena makan. Tak boleh makan, boleh puasa. Haram hukum ni orang lelaki puasa. Lelaki kau perempuan orang Islam haram makan boleh puasa. Dia batal dah kau, dia tak batal haram dia makan. Kerana apa? Kerana menghormati boleh puasa. Kecuali beberapa orang dibenarkan makan, seperti orang mari dibenarkan makan. Manakala orang batal saja-saja kis makan, kis gapo dia kis tinggal niat tak boleh makan tengah hari. Oh menyesal paruk, memang menyesal paruk. Dah lah tak buat gapo-gapo supaya puasa dah, pahala tak boleh puasa ni. Tu puasa wajib. Maka kalau tinggal niat lagu tu, sebab tu sunat kita awal-awal malam kita niat sebulan puasa. Supaya kalau kita terlepas niat, maka menurut mazhab hok kata sebulan tu sah pahala puasa kita. Dan kita dapat pahala pada hari itu. Macam Maliki kot. Dan apabila kita tinggal lagu tu sunat pula kita niat tengah hari. Pukul 10 baru bangun. Allah, semalam tidur selok. Tak ingat, tak semaya, tak gapo. Lepas pada bel tu, lepas pada makan nasi tu selok. Tepi talan. Pakai tidur tepi talan tu sampai ke pukul 7. Allah, niat pun dok tak tahu alik jatuh. Lepas tu puasa dah niat dah sebulan pakai tu. Dan sunat taklid mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi boleh niat tengah hari. Pukul 10 baru bangun. Niat hamba nak puasa bukan esok hari dah. Hamba nak puasa Ramadan hari ni ya, bukan esok hari dah. Jangan sebut esok hari apa you. Penting hari tu. Puasa kau dah puasa hari ni lah. Tu mazhab Hanafi. Manakala puasa sunat pula, selagi mana kita tak makan, boleh kita niat sebelum daripada zuhur, hak muktamad. Tapi kalau kita makan nasi dah, makan nasi paruk dah pukul 11.30, pukul 12.30 makan kakak anak dah. Lepas daur apa semua gosok gigi ke apa, niat puasa tak boleh. Jangan buat benda yang membatalkan puasa. Pada hari itu boleh lagi kata niat. Tapi kalau buat dah tak boleh dah niat puasa sunat. Syarat sebelum zuhur. Ada pendapat, ada 3 pendapat dalam Kashful Lisan ada sebut. Ada kata sapa maghrib pun tak apa. Bukan kata sebelum zuhur saja. Ada kata dak makan sebelum puasa pun tak apa. Makan dulu, makan. Lepas tu lepas ada makan baru niat. Tapi lepas ada niat jangan makan lah. Boleh pahala juga niat. Ada juga Waktu niat puasa qada sama ada puasa wajib. Puasa qada ni memang wajib nak qada lah. Puasa qada wajib. Sunat qada puasa sunat, wajib qada puasa wajib. Apabila qada puasa wajib, hukum dia seperti puasa wajib juga, niat dia mesti tengah malam. Man lam yubayyitin niyyata qabla al-fajri fala siyama lahu. Nabi kata. Siapa dia yang tidak niat pada waktu malam, maka tidak ada puasa bagi dia. Kalau kita kiyah ke masalah kutu anjing saat ni, kiyah dengan masalah darah biasa. Boleh ke tak? Darah biasa ni jarang orang berdarah. Jarang manusia tu berdarah. Kau ada manusia memang tabiat dia macam sejak sekali tu jadi tubik darah. Kau ada tabiat gitu. Jadi kutu anjing ni dia payah nak pegang. Kalau diri kita mungkin mudah nak cara. Kutu anjing kalau kawasan dia agak sodah kutu anjing kan. Kena kawasan ada anjing, kabar tak tahu atas belakang, suruh garu-garu kutu anjing misalnya. Bukan kita nak kawal, benda luar daripada diri kita. Ni darah ni kita. Maka dimaafkan darah kita ke ada perbahasan dia. Kalau darah kita sendiri dimaafkan banyak dan sedikit. Kalau darah ajnabi dimaafkan sedikit, banyak tak dimaafkan. Tak payah kiyah dengan masalah kutu anjing lah. Nampak kaedah dia berlainan. Amrun i'tibari itu apa? Amrun i'tibari ni dalam ilmu
Ilmu tauhid biasa menggambarkan. Ilmu amrul intibari ini benda yang diiktibar ke akal, benda tu ada. Akal kata ada. Yang ni benda itu hanya wujud di akal. Di luar tidak ada. Seperti amrul intibarinya ni. Meja ini segi. Meja ini petok. Betul tak? Betul tak meja ni petok? Ya, kita jawab deh. Kau kita jawab apa dia? Meja ini petok. Kita jawab ya ke kita jawab ada? Ya. Nah, maka ya itu benda yang wujud di akal. Petok ini, persegi ini wujud di akal. Di luar ni wujud tak? Tak wujud. Wujud ni meja. Mana petok? Tunjuk ni. Ha, ni meja, ni meja, ni meja, ni meja, ni meja. Mana petok dia ni? Ni. Meja ni. Saya boleh pergi. Mana boleh pergi petok? Maka dia wujud di akal sahaja. Tu amrun iktibari. Benda yang diiktibar akal, benda itu ada. Secara kasar lah. Orang Tino tu bihik. Lepas tu dia tak pakai gotu dia tu. Pempeh dia tu. Adakah pempeh tu kena basuh atau bakar? Oh jimat molek. Orang tak basuh dah gotu lo ni ke hok pakai buai. Tak payah fikir bukan kerja kita sebenarnya orang jatuh. Kerja orang Tino dia reti nah. Pazuai tak seduk mikir muka dia orang jatuh, tak aje pakai. Maka orang Tino dia pakai buai. Apabila dia time dia mari hek dia akan pakai. Kena darah dia buai tak ada basuh nampak songe duk basuh seruk-seruk. Hacul bau lah gotunya bagi kertas lagu tu ya. Lah ni ada dah orang buat ni tuala dia ni, tuala perempuan dia panggil pempeh dia ni buat daripada kain, buat daripada kain cotton, kain gapo. Sebelah Eropah pakai lagu tu. Kerana apa? Kerana barang di orang Tino tu pempeh dia tu plastik dia tu barang bahaya. Ada kata barang ni gapo dah menyebabkan mandu, menyebabkan gapo macam-macam. Maka setengah-setengah muslimat kita di sebelah Eropah tu dia pakai hok kain dalam. Pakai hok kain dia buatlah macam kacing apa comel lah. Jadi kalau gitu basuh. Basuh macam underwear macam biasa. Lepas tu pakai pula. Lagu tu. Macam-macam lah. Kita makan benda haram ketika bulan puasa. Benda haram itu dosa dah makan. Lepas tu makan bulan puasa 2 kali kerana makan bulan puasa. Adakah amalan kita tidak diterima? Nabi kata siapa dia makan benda haram ataupun minum arak, Nabi kata 40 hari sembahyang dia tidak diterima Tuhan. Berarti apa maksud tidak diterima? Tidak ada pahala. Wajib dia kena sembahyang? Ya. Sekali pun tidak diterima. Ya, tugas kita sebagai hamba kena sembahyang. Masalah ada kotoran dalam perut kita selama 40 hari, Tuhan kata tak diterima sembahyang dia kerana kesal makanan tu kita makan ni macam ni. 40 hari kesal tu duduk dalam perut kita. Kalau makanan tu makanan bersih, makanan orang soleh, dia akan jadi obat. Kalau makanan tu makanan kotor, dia akan membuatkan tubuh kita ada masalah. Malas sembahyang, malas gapo selama 40 hari kesal. Sebab tu ulama kata 40 hari kesal. Tak diterima. Batal puasa tertuduh lah makan. Batal puasa lah. Siapa dia kata tak batal puasa. Ustaz, nikah gantung ni lagu mana? Allah, puasa-puasa kecek bab nikah. Minat sungguh. Nikah gantung ni nikah saja tapi tidak duduk sekali. Apa maksud tidak duduk sekali? Perempuan itu tidak menyerahkan lagi tubuh dia kepada kita. Tak sih, tak ambak. Fazwe ambak tu lari orang rumah dia. Tak sih, saya tak sih seruh lagi. Saya tak sih lagi. Saya nak jaga body lagi, saya nak ngaji lagi. Ya alasan macam-macam. Ataupun abang ni miskin lagi, rumah kita tak ada rumah lagi, kalau duduk sekali dah takut ada anak kau gapo dia masalah. Katanya Fazwe sekali. Toleh dah zid. Sekali pun kamu tak siwi. Setengah kali pun tak siwi. Setengah kali bukan sekali, setengah kali pun kamu tak siwi. Nampak tak akak lagi. Maka dipanggil nikah gantung.
Nikah gantung ni suami tak wajib beri nafkah. Sekalipun lepas pada akad nikah, isteri kita ya. Awak beri dah nafkah dia pakaian. Dah sebab dia tak suka tubuh saya lagi. Maka dipanggil nikah gantung. Jarang orang nikah gantung ni biasa kalau nikah tak gantung tu pakai putus tali selalu. Nah, jarang orang. Kecuali orang kuat iman, wali-wali boleh lah buat kerja lagu tu. Nah. Batal puasa kodok kalau berjunuk gini. Junuk ni benda hadah besar disebabkan keluar air mani. Ataupun hadah besar dengan sebab setubuh. Seorang itu setubuh pada bulan puasa batal puasa. Tapi kalau dia hadah besar kerana bermimpi tidur. Mimpi bunyi zeruh, bahasa berjeruk kain unggah, coteng konggeng unggah. Nama bersembai berguling mandi degah-degah. Batal tak batal. Tapi kalau sengaja buat keluar air mani ataupun sengaja setubuh batal puasa. Manakala bermimpi setubuh sekalipun. Seru. Seru. Seru macam betul-betul macam ria. Macam filem 3G ni, hidup ni misalnya. Okey tak batal sebab bermimpi. Kau penting jangan betul-betul. Bermimpi hukum dia tak batal puasa. Ustaz kata dia murad dan maksud al-wujud ainul mawjud. Al-wujud ainul mawjud. Sifat ada itu adalah diri benda yang ada itu sendiri. Okey, entah nampak ada ana. Ana ni dipanggil mawjud, benda yang ada. Kenapa ana dipanggil benda ada? Kerana ana ada satu sifat. Sifat apa? Wujud. Wujud tu sifat dia, mawjud tu benda dia. Ana ni ada kerana ada sifat wujud di diri ana, maka ana pun jadi mawjud. Maka dalam ibarat tu kata al-wujud ainul mawjud. Ente nampak berapa ana? Seorang ke, dua ke? So dia. Nampak tak wujud ana? Wujud ana tu nampak tak? Sifat wujud ana nampak tak? Sifat wujud ana nampak ke tak? Kau ente nampak ana saja. Kita nampak anak saja, kau nampak lagi sifat wujud anak? Tak nampak dia. Nampak diri anak saja. Maka wujud dengan mawujud tu seolah-olah benda sama sahaja. Ainul mawujud. Bukan kata ada nampak benda lebih sikit kau apa dia benda ihtimal kau. Tak. Diri dia sendiri. Dia apabila ada diri anak, maka ada tu. Otomatik ada tu. Ada tu. Bukan kata nampak ada tu suku, benda anak suku. Ada. Apa dia ada? Kalau kudrat benda lain, zat benda lain, kuasa benda lain. Hak tu benda sifat wujudiyah dipanggil. Manakala ada tu sendiri, diri zat tu benda tu sendiri. Tu dipanggil wujud ainul mawjud. Gapo kelebihan zikir makrifat? Zikir gapo zikir makrifat? Tak tahu ana zikir makrifat. Apa dia zikir makrifat? Soalan zikir makrifat ke apa? Ya Jalal, ya Jamal, ya Qahar, ya Kamal. Tu. Kau apa dia? Zikir apa dia? Makrifat mentahuannya. Zikir mana-mana zikir. Iaitu apa maksud zikir? Sama ada suara yang berada di lidah, la ilaha illallah, ataupun ingatan yang berada di hati, Allah, hati kita, ingatan sentiasa dengan Allah, ataupun nafas kita, contohnya lah, nafas kita duk seru, bunyi nafas ni nafas kita, ataupun pandangan kita, zikir nazar, kita tengok makhluk ni ingat Tuhan. Maka semua tu masuk dalam kategori zikir. Benda-benda yang menyebabkan kita ingat Allah Ta'ala. Maka ada orang hanya memberi zikir lisan, zikir lidah.
La ilaha illallah. La ilaha. Betul? Ada orang zikir hati, ada macam-macam lah terpulang. Yang penting Nabi kata, sahabat kata Rasulullah berzikir fi kulli ahyanin. Nabi tak berhenti daripada zikir. Lagu mana tak berhenti daripada zikir? Ya buang orang, ya. Nabi semaya, ya. Nabi baca Quran, ya. Apa zikir tu tak berhenti? Apa maksud zikir yang tidak kulli ahyanin? Setiap masa Nabi zikir. Nabi tidur, ya. Apa dia maksud Nabi zikir tiap waktu? Jadi zikir ni banyak jenis. Ada bentuk lidah, ada bentuk hati, ada bentuk nafas, ada bentuk macam-macam zikir. Maka ahli-ahli dia adalah. Nah, jangan duk tanya sek-sek jahil tukir. Biarlah yang ngaku dia alim pun dia jahil tukir dalam bab ni. Nah, maka jangan duk tanyalah jadi karuk. Nah, jadi itu maksud zikir. Nah, maka setiap zikir itu ada kelebihan dia. Ingat Allah Ta'ala, tak ada kelebihan. Boleh sebut nama Tuhan tu pun. Kalau tak ada pahala pun kelebihan dah daripada doa maksiat ke Tuhan. Banding dengan zikir tentu dah boleh pahala. Biar tak boleh pahala pun boleh sebut nama Tuhan tu. Satu kemuliaan seorang hamba boleh sebut nama Tuhan dia. Sama ada dia ingat di otak kau, di akal, di mulut, di lidah, di nafas, di pandangan, di gapo pun lebih mulia daripada dia duk saja tak ingat Tuhan dia, lebih mulia daripada dia buat maksiat Tuhan. Sekalipun misalnya tak ada pahala, misalnya lah tak ada kelebihan, dak zikir tu sendiri dia. Allah boleh sebut nama Tuhan tu satu kemuliaan dah. Boleh kau dok gosok gigi tengah hari, tengok. Kerana bermula waktu tengah hari katanya ulama, mulut kita mula berubah. Kita apabila tak makan daripada pagi, start zuhur mulut kita akan berubah. Maka kalau berubah tu dengan sebab kita puasa, maka makruh kita hilangkan bau tu. Kerana Nabi kata khulufu fam min shaim atyabu indallahi min rihil misik. Mulut, bau mulut orang puasa ni lebih wangi di sisi Tuhan lebih daripada minyak kasturi lagi. Maka kalau kita gosok, hilanglah kelebihan tu. Tapi kalau dengan sebab kita tidur tu gak semakuk air liur, tubik bau supaya setan. Maka hak tu kena gosok gigi sebab berubah tu bukan dengan sebab tak makan tapi dengan sebab tidur. Lagu tu. Apakah musafir menyebabkan harus boleh untuk berbuka puasa Ramadan? Anak musafir dah tu. Musafir menyebabkan harus boleh buka puasa, kena keluar sebelum daripada subuh. Kena keluar sebelum daripada subuh. Tengah malam lagi musafir, jauh perjalanan dia. 3 jam berjalan lebih kurang 100 km boleh. Mana gua Musa, atas gua Musa sikit boleh. Esok pergi musafir. Tak si puasa. Rugilah. Kita buka puasa sehari bulan Ramadan, tak boleh nak kambuh, tak boleh nak ganti dengan kita puasa setahun. Selain daripada bulan Ramadan, tak boleh nak lawan dengan sehari hak kita nak puasa. Hak kita tinggal. Dalam ayat Quran kata, kalau mau buka puasa boleh. Tetapi mu kena ingat puasa lebih afdal lagi. Nak buka boleh, tak dosa kalau kita nak puasa. Tapi ingatlah, rugi nak Allah boleh puasa, tak puasa, rugi sangat. Gapo dia ni? Saya baca. Pak mana baca? Kalau masalah dengan kutub babi guano pula. Pening kahwin ni. Hari gapo molek kalau kita nak buat benda, contohnya beli barang lah. Bulan puasa ni molek lah. Kita beli pahala banyak. Kita nak sedekah ko nak gapo dia ko, pahala banyak bulan puasa. Maka kalau orang cerdik dia akan pilih waktu-waktu hak pahala banyak. Kalau waktu hak pahala sikit kita kena buat banyak. Tapi bulan puasa ni kalau kita sedekah ko, misalnya seku ada dalam mari kita ko, melu-melu kita kaca ko saing kita deh, tahi moreh bukan tahi puasa, nak tasawuf lajak apa dia mau lapar ni ambok. Jangan oyak ustaz kita kaca melu minum siek demo. Boleh puasa kerja lagu tu. Tu baik gila lagu tu. Buka puasa orang lagu tu tak sedut tolong. Malah lah. Boleh pahala banyak. Niat dah.
Masa ibu bapa mari makan ni tu niat kata oh bulan puasa ni hamba nak jamu sayang bu. Bagi dah 30 hari. Melu 30. Hak ni 30, sekuk 30. Nah, nak jamu bulan puasa, ajar kita sedekah. Jangan tunggu time kita kaya baru nak sedekah. Sedekah kaya kau kedekut. Nah, masa miskin ni kita ajar sedekah dah. Nah, paling kurang sedekah senyum tak apa dah senyum. Senyum apa cerah. Nah. Ustaz kalau kohok balgam ni kohok ni dia berasal daripada otak dengan daripada hidung. Ni hidung ni dua ni. Mai pada sini, mai pada sini. Maka kalau dia turun ada jalan dia ni. Dia turun gini. Masuk ke dalam mulut, masuk dalam perut, tak batal. Tapi kalau dia turun atau buat masuk ke mulut dulu. Orang tak boleh dah, kena telau. Kena wajib kena ludah dulu. Ludah. Kalau masuk pula batal lah puasa. Nah. Gapo dia sebut? Tak faham bahasa Inggeris. Gapo dia? Tak reti baca. Tak jadi apa. Wallahu a'lam. Bismillah.